Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يخزن من لسانه. رواه الطبراني في الصغير والأوسط أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, yang dimuliakan para muslimin, muslimat, sidang penonton rakaman video yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada kali ini, pada rakaman kali ini, iaitu di dalam program takmir pengimarahan dengan anjuran Jabatan Agama Islam Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Program takmir di surau diteruskan dengan program rakaman ataupun secara online, kuliah secara online ataupun rakaman. Mudah-mudahan ada manfaatnya, pastilah ada faedahnya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita semua dimudahkan, dirahmati Allah, dipelihara daripada segala musibah dan wabak. Namun kita juga berdoa secara khusus supaya kita semua dapat kembali semula ke rumah-rumah Allah, ke surau dan ke masjid untuk solat fardu Jumaat khususnya, insya-Allah. Pada pengajian kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Khususnya untuk para jemaah ataupun ahli qaryah surau Al-Munawwarah, Kampung Batu 17. InsyaAllah saya ingin berkongsi ataupun sama-sama mengambil pelajaran dan iktibar daripada bab berkenaan dengan masih lagi anggota manusia, iaitu anggota yang penting, anggota yang merupakan wakil kepada seseorang manusia apabila berhadapan dengan orang lain, dan juga anggota yang kita gunakan, sepatutnya kita gunakan untuk kebaikan, untuk memuji-muji penciptanya, iaitu anggota lidah kita yang sepatutnya kita gunakan untuk memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala, berselawat kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang sepatutnya kita basahi bukan setakat dengan perkara-perkara yang harus, perbualan-perbualan, bual bicara yang kita perlu pada setiap hari, setiap waktu, tapi kita basahi juga dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bab pada menyatakan iaitu sebahagian daripada perkara-perkara yang kita perlu jauhi, iaitu perkara yang termasuk di dalam kategori mazmumah, yang dibenci. Yang pertama iaitu perkara yang dikatakan perkara yang disebut sebagai buruk makan. Buruk makan iaitu sangat loba, sangat melampau, berlebih-lebihan dalam makan. Tapi pada kali ini saya ingin bermuzakarah dan juga sama-sama kita mengambil pelajaran yang bercakap
lebih memerlukan kerana lebih dekat lidah yang bercakap itu dengan telinga, iaitu pada bab menyatakan sangat loba atas berkata-kata. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu, ini yang kedua, bahawasanya loba ataupun tamak, berlebih-lebihan, melampau atas berkata-kata, bercakap, itu kelakuan yang dicela, yang wajib atas kita menjauhkannya. Kerana apabila loba seseorang, berlebihan seseorang, melampau seseorang atas berkata-kata, nescaya keluar daripadanya perkataan yang sia-sia. Dan dengan yang sia-sia itu sebab bagi gelap jantung. Dengan perkataan, dengan bercakap yang sia-sia, yang haram, maka juga salah satu penyebab bagi kegelapan hati. Kita sebut gelap hati lah. Tetapi kalau kita ambil daripada kalimah yang digunakan, iaitu al-qalb, ala wahiyal qalb, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu anggota, satu daging yang daripadanya keluarlah segala perbuatan yang apabila ia baik, maka daripada anggota tubuh badan yang lain pun keluar perkara yang baik. Ia adalah qalb, iaitu jantung. Tapi kita menyebutnya dengan hati, sebab bagi gelapnya jantung ataupun gelap hatilah. Walaupun sebenarnya hati ini adalah lintasan ataupun tempat bagi niat, sama ada hati ataupun otak. Otak ni bahagian lain pula lah. Bahkan banyak berkata-kata yang sia-sia, bahkan banyak berkata-kata itu sebab bagi mati jantung itu. Sama ada apabila banyak sangat bercakap yang sia-sia, akan menyebabkan gelap hati, gelap jantung, ataupun akan menjadi punca kepada matinya jantung itu, matinya hati itu sebelum anggota yang zahirnya, yang fizikalnya mati. Sebahagian manusia apabila sampai ajalnya dengan sebab kesihatan, contoh seperti badan itu, jantung itu menjadi lemah, menjadi rosak, menjadi adanya penyakit dengan sebab unsur daripada sebab-sebab makanan ataupun tabiat hidup. Apabila adanya tabiat tidak sihat dalam pemakanan ataupun kehidupan, maka akan mempengaruhi jantung, organ jantung kita, dan akan menyebabkan sakit ataupun kematian. Begitu juga jantung yang berbentuk maknawi, yang merupakan tempat mata, yang merupakan raja bagi anggota manusia ini, pengarahnya, pengarah bagi segala anggota fizikal kita, pengarah bagi mata kita, ketua bagi mata, telinga, mulut dan juga tangan kaki kita, maka ia akan mati dahulu, mati cepat jika apabila jika sumber-sumbernya itu menyebabkan dia cepat gelap dan cepat mati. Antaranya ialah banyak berkata-kata, banyak bercakap perkara yang sia-sia. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan kerana itu membesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pekerjaan lidah. Maknanya Nabi telah berikan nasihat, berikan peringatan tentang besarnya fungsi, besarnya akibat daripada tak jaga lidah, tak jaga percakapan. Nabi SAW bersabda baginda,
man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Artinya barang siapa membenarkan ia akan Allah Ta'ala dan akan hari kiamat, maka hendaklah berkata-kata ia akan yang baik, ataupun hendaklah diam ia. Sehingga kan tentang bercakap ini termasuk di dalam kesempurnaan iman. Bermakna sesiapa yang ingin menyempurnakan imannya, sesiapa yang benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah seseorang itu hendaklah dia bercakap benda yang baik saja. Mana dalam setiap hari berapa patah perkataan yang dia sebutkan, hendaklah yang baik sahaja, bukan yang makruh, bukan yang haram, bukan yang jahat, bukan yang kotor, bukan makian, bukan celaan, tetapi yang baik-baik saja. Ini merupakan salah satu syarat sempurnanya iman. Maknanya orang yang jika tak menjaga mulut, tak jaga cakap daripada perkara-perkara yang selain daripada yang diharuskan ataupun yang dibenarkan, maka akan menjejaskan, akan menurunkan iman, akan menjejaskan iman. Ataupun jika tak boleh, kalau nak bercakap, kalau asalkan bercakap mesti akan keluar yang buruk, maka hendaklah dia diam. Sebab itu diam ini juga sebagai satu benteng, sebagai satu pertahanan supaya seseorang itu tidak terjatuh di dalam lembah kebinasaan. Di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Furqan, iaitu orang-orang yang, siapakah orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang orang-orang yang soleh, iaitu orang-orang yang tidak memberikan penyaksian yang palsu, tidak memberi sumpah palsu, tidak menjadi saksi yang membenarkan yang salah. Dan juga orang yang apabila bertemu lalu dengan perkara yang sia-sia, maka dia akan melaluinya sahaja tanpa tertarik, sambil menjaga kehormatan diri, tidak melibatkan diri dalam perbincangan, percakapan yang sia-sia. Ada beberapa perkara berkenaan dengan jaga lidah ini. Yang pertama sekali, seseorang itu perlu menjaga lidahnya daripada perkataan yang buruk, yang kotor. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang menunaikan haji, orang-orang yang menunaikan, yang berihram untuk haji, supaya meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan yang zat ataupun bentuk makna perkataan itu sendiri ialah perkataan yang kotor, yang memberi makna yang tidak baik. Hari ini oleh kerana mungkin kebiasaan seseorang, kebiasaan yang tidak baik, maka dia akan sebut perkataan-perkataan yang kotor. Anak-anak muda, orang remaja yang mungkin santai saja bercakap, tapi keluar perkataan itu, walaupun sebut nama binatang, tetapi dan bukan niat untuk mengajukan pada orang lain, cuma perkataan itu, contoh binatang yang biasa itulah, kalau kita perkataan tu binatang itulah khinzir, kita sebut juga, contoh untuk memberitahu lah, contoh nak bagi tahu ataupun nak terangkan tentang khinzir, tentang babi. Contoh belajar tentang najis mughallazah, anjing dan babi. Tetapi apabila menjadi satu kebiasaan, asalkan nak marah je keluar binatang tu, asalkan bukan setakat marah, gembira pun, suka pun keluar juga, beramah dengan kawan-kawan pun mungkin keluar juga. Jadi tak bagus. Apatah lagi perkataan-perkataan yang memang satu kata-kata kesat, yang memang kalau kita, walaupun dalam bahasa yang lain, ni kadang-kadang berlaku
ayat tu bahasa lain, bahasa English. Bahasa English tapi kita sebut, sedangkan maknanya terlalu teruk dan tidak elok. Maka kita perlu elakkan sebagai seorang Islam. Apatah lagi seseorang yang pelajar, yang merupakan orang muda belajar. Maka mereka ini kadang-kadang dengan kawan-kawan, bila santai sangat, maka akan macam itulah bercakapnya. Maka perlu diubah. Apatah lagi orang yang belajar agama, lebih-lebih lagi perlu jaga sehingga tidak keluar daripadanya perkataan sebegitu. Kita sendirilah perlu latih. Masya Allah. Kalau paling-paling kasar pun, walaupun memang ada kebiasaan lah, mungkin nampak macam kasar, tapi sebenarnya dia tidaklah sehingga memberi makna yang kotor, yang bertentangan dengan syariat. Maka kita perlu jauhi. Dan yang kedua, mungkin daripada lidah ini kita perlu elakkan daripada menyebutkan tentang keburukan. Sama ada keburukan itu menyebabkan sebut benda buruk tentang orang lain, menyebabkan kita terjatuh di dalam kancah mengumpat, ghibah. Ghibah. Ataupun sehingga terjatuh di dalam lembah fitnah. Tentang mengumpat, ghibah itu kita menyebut satu perkara tentang saudara, tentang orang lain, yang apabila kalau dia dengar, dia tak suka tentang benda itu. Sebab itu tanpa ada sebarang tujuan untuk mengislahkannya. Memang ada sebahagian keadaan orang yang rapat, contohnya kenalan ataupun saudara, nampak ataupun sedar satu keburukan dan dia memang perlu untuk tegur demi kebaikan orang itu, maka dengan cara yang betul. Sama ada tak perlu tegur secara terang-terangan, tak perlu letak kat status FB tentang keburukan orang itu, tetapi terus berjumpa dengannya, mungkin ada benda-benda yang dia buat tu tidak sesuai ataupun keaiban dia yang kita perlu tutup, maka kita beritahu dulu. Kita beritahu dia sendiri. Sehingga kan ada seorang ulama, almarhum, ada ulama di tanah Arab sana pernah bercerita tentang dia sendiri pernah melihat salah seorang jemaah ataupun orang yang duduk dalam majlisnya, dan dia tak suka, dia rasa tak senang dengan ada satu perbuatan orang tu lah, tapi dia terlintas dalam hati sahaja dengan ada satu perbuatan yang dia telah buat. Tetapi kemudian Allah SWT telah tarbiyah, ini orang-orang alim, orang-orang soleh, wali Allah. Jadi mereka ini pun Allah SWT berikan mereka tarbiyah, pelajaran, sehingga perkara yang dia lihat pada orang itu dan dia tak suka, maka telah berlaku pada diri dia tanpa dia sengaja dan bukan dengan kemahuannya. Lalu dia telah buat kesimpulan, jika kamu melihat, kamu ingin menegur, tengok satu perkara, maka kamu terus berjumpa dengan dia. Janganlah ada sangka buruk, janganlah hanya berlega-lega, sangkaan-sangkaan berlega-lega saja, mainan fikiran, prasangka sahaja. Itu adalah sifat orang-orang beriman. Zunnu bil mu'minina khaira. Sangka baiklah kepada orang-orang beriman, saudara kamu. Dan apatah lagi jika perkara itu tak diketahui statusnya betul atau tidak, maka kita lebih-lebih lagi perlu jaga daripada menyebutnya, mengatakannya tentang perkara yang khabar yang berlaku pada seorang saudara kita. Kalau di zaman dahulu mungkin berlaku itu tersebarnya benda tidak baik itu daripada lidah lah, daripada cerita. Kalau istilah kita membawang. Tapi ujiannya ataupun di zaman kita ini lebih mudah tersebar, bukan dengan lidah tetapi dengan wakil kepada lidah, iaitu jari jemari kita. Apabila ditekan ataupun dikomen,
maka benda tu akan tersebar. Macam dalam Facebook lah. Facebook, satu benda yang tak baik, satu benda yang buruk, tak elok, kemudian bila kita sampai ke tempat ke page kita lah, wall kita, punyalah hebatnya fitnahnya kalau kita komen tu komen yang mengutuk ataupun mengkritik lah benda tak baik tu, tapi ia pun dengan kritik pun akan tersebar. Bahkan bila kita kata semoga kita terlindung daripada keburukan ini pun akan tersebar juga. Maka betul benda tu kita perlu jaga supaya tak tersebar. Kalau dah di dalam WhatsApp contohnya, maka sebelum menyebarkannya, sebagaimana kita maklumlah dalam benda dunia pun, dalam maklumat dunia pun kita diingatkan, jangan sebarkan jika tak pasti. Tetapi hari ini mungkin ada perkara-perkara yang kita terlepas. Kita rasa sepatutnya kita buat begitu, tetapi adakah begitu? Adakah perbuatan yang kita rasa betul itu berlandaskan syariat? Di antaranya, apabila kita mendengar sampai pada kita contohnya tentang fitnah berlaku pada seseorang. Kalau zaman kita ni biasa seorang yang dikenali lah. Seorang yang dikenali. Sebelum tu cerita pasal mungkin ada benda yang mungkin kita berkongsi lah. Contoh macam penipuan, scammer yang berlaku. Maka sebagaimana saranan pihak bertanggungjawab, pihak polis, kita kongsikan juga bagaimana cara orang itu menipu. Contoh, bukan berniat mengaibkan scammer tu, penipu tu kita tak bincang, jatuhlah air muka penipu tu. Contoh kalau berlaku, memang kalau kita tak sebarkan, tak beritahu tentang maklumat orang tu, maka orang lain pun akan kena, orang lain pun akan tertipu. Maka kita perlu sampaikan sekadar yang diperlukan. Kalau macam contoh scammer tu, memang beritahulah apa cara dia menipu, supaya tak ada orang yang kena lah. Ataupun kalau dulu berlaku juga, kalau bukan biasa scammer ni secara alam maya lah. Kalau di kalangan masyarakat juga berlaku, contoh penipu-penipu ataupun orang-orang yang ingin membuat kejahatan ini pergi ke rumah, maka perlu diingatkanlah kepada orang lain, jiran, tetangga, supaya apabila lihat orang yang begitu keadaannya, rupanya, kenderaannya, berwaspada. Ini berlakulah mungkin pada tuan-tuan, puan-puan dan juga sahabat muslimin muslimat yang lain. Kalau di kalangan saudara, kalau saya sendiri pun adalah saudara mara, pakcik, makcik yang mungkin tak pernah berlaku, tapi apabila ada pengalaman, ada orang yang datang, rupa nampak macam orang baik, tetapi rupanya kita kena waspada. Bukan mudah-mudah untuk bagi masuk rumah, bukan mudah-mudah untuk tengok kita punya barang-barang peribadi dan sebagainya. Itu tidak mengapa, memang perlu kita ambil tahu. Baik, balik kepada situasi pada hari ini yang berlaku. Mungkin pada orang yang terkenal, dia itu mungkin terkenal dengan kebaikan, dia viral, famous dengan benda yang baik. Maka apabila datang satu fitnah, datang satu cerita, maka pertama sekali kita pun fahamlah, di zaman kita ini apa saja boleh diedit. Kalau tentang gambar, video ni memang senang sangat edit. Orang yang bercakap tukar muka orang lain, suara orang lain pun boleh. Itu dari segi teknologi lah. Dan cuma dari segi kita sebagai orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, orang yang sepatutnya mengatakan perkara yang baik, sepatutnya daripada kita tidak tersebar lagi kebaikan, tidak tersebar lagi keburukan. Hentikan, putuskan. Apabila sampai pada kita, dah aku bukanlah menjadi penyambung, aku bukanlah menjadi salah satu daripada rantai-rantaian fitnah. Contohnya sampai pada kita tentang fitnah kepada orang yang baik, ini di zaman kita ini, maka caranya ialah kita berdiam diri. Kita perlu ada sangka bahawasanya ini mungkin tak betul kot, ini mungkin ujian bagi dia, ini fitnah bagi dia, kerana di sisi kita pun tidak ada bukti. Saksi ini
Kalau ada sebarang tuduhan, perlu datangkan 4 saksi. Faliyatu bi arba'ati syuhada. 4 orang saksi. Kalau untuk perbuatan-perbuatan menuduh orang itu membuat satu perbuatan yang tak baik, 4 orang saksi. Bukan hanya dengan mengatakan walaupun dia tu baik, tak semestinya dia tu tak pernah buat salah, dia tu bukan nabi, bukan maksum. Bukan begitu. Sebelum kita mengusik apa peribadi ataupun maruah seorang Islam, maka kita ambil jalan yang selamat. Kita tak tahu, tak mengapa, sampai dulu ada satu kenyataan pernah dibaca di akhbar daripada seseorang yang pastinya bukan ustaz lah, bukan orang alim, tapi itulah dia orang yang tidak ada ilmu untuk bercakap dan tidak jaga percakapan. Maka walaupun dengan niat yang mungkin niat yang baik, niat nak fahamkan orang, tapi apabila diri sendiri tidak faham, maka jadi salah. Apa kenyataannya? Yang saya ingat, kenyataannya ialah contohnya fitnah tu berlaku pada dia, pada seseorang Islam tu. Lalu dia kata kita tak boleh cakap dia tu betul, dia tak salah. Maknanya tak boleh nak kata dia tu tak kot, tak buat salah tu kot. Dia kata tak boleh cakap macam tu. Sebab apa? Sebab dia kata nanti kita mengatakan dia tu maksum, sedangkan Nabi je yang maksum. Ya betul, Nabi, para anbiya, Nabi saja yang maksum. Selain daripada tu tak maksum, selain daripada Nabi, Rasul. Tetapi betul ke cara tu? Kita kena ada iktikad juga. Seorang yang bukan orang biasa tu dia mesti buat salah yang itu. Tak semestinya. Tak terbukti lagi pun. Ada gambar dan video bukan bukti. Sebagaimana ada di kalangan ulama yang memang bukan maksum, tetapi mahfuz, terpelihara daripada dosa di sisi Allah SWT. Dengan daripada penyaksian orang-orang yang soleh yang lain, anak-anak muridnya, sepanjang hidupnya tak pernah buat dosa. Jadi untuk orang awam, untuk saudara mara kita di kalangan orang-orang beriman, untuk saudara kita yang beriman, maka kita letakkan sangkaan baik itu. Jadi itulah situasinya. Bukannya kita ada kiasan-kiasan pula. Kiasan pula. Selama ni nampak dia buat baik, rupanya dia kot. Janganlah terlalu backup sangat orang yang banyak followers, orang yang banyak ikutan. Kita sendiri akan menyebabkan ada berlaku sangkaan yang tidak baik. Dan kalau kata berlaku betul-betul daripada seseorang itu melakukan kejahatan, keburukan yang memang tak ada kaitan pun dengan kita, bukan tanda kita menyokong dia, maka kita tak perlu libatkan diri untuk turut sama menyertai makian, celaan, memandang hina pada orang itu. Kita tak tahu selepas itu apa dia punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat contoh yang berlaku. Ini masih lagi berkisahkan tentang lidah lah, menjaga lidah. Menjaga kita punya wakil pada lidah kita ni. Di zaman Nabi SAW berlaku fitnah, tuhmahan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah SAW yang tercinta. Lalu fitnah itu pada asalnya kecil, api yang kecil, tetapi sebenarnya telah dimarakkan oleh orang-orang munafik. Orang-orang yang munafik. Tetapi ada juga sebahagian orang-orang beriman yang tidak sangka baik. Yang tidak sangka baik pada ketika itu. Ada 2 ayat di dalam surah An-Nur, firman Allah SWT pada ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Kenapakah tidak ketika mereka mendengarnya, iaitu tentang berita ifk, fitnah. Ketika mereka mendengar berita fitnah itu, orang-orang beriman tidak menyangka
orang-orang beriman lelaki dan perempuan tidak sangka baik terhadap diri mereka, terhadap orang beriman yang lain, dan berkata ini merupakan fitnah yang nyata. Kenapa tak masa mula-mula dengar berita itu terus tutup, terus potong dengan mengatakan ini fitnah saja? Bukan bila dengar terus sangka buruk pula pada orang beriman lain. Dan pada ayat yang lain yang seterusnya selepas itu, pada ayat yang ke-16, firman Allah Subhanahu Wa Taala, walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Kenapakah tidak ketika mereka, iaitu orang-orang beriman, mendengarnya, ketika kamu mendengarnya, kamu mengatakan tidak berhak untuk kami bercakap tentang perkara ini. Maha suci Engkau ya Allah, ini merupakan satu fitnah, tuhmahan yang besar terhadap isteri Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi daripada kisah fitnah yang berlaku pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kita juga boleh mengambil pelajaran bahawasanya walaupun selain daripada Rasul dan Nabi bukan maksum, tetapi jagalah sangkaan kita pada mereka. Apatah lagi orang yang memang masyhur, zahir dia, nampak dia tu sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Maka kita yang pertama sekali menjaganya untuk diri kita, iaitu jaga lidah, jaga hati, jaga sangka kita, biar kita bersangka baik. Tidak mengapa kalau mula-mula sangka baik, rupanya orang tu betul-betul melakukan kesalahan. Kerana apa? Kerana yang diperintahkan itu sangka baik. Yang diperintahkan itu sangka baik, bukan perintahkan supaya janganlah sangka baik dekat orang-orang beriman. Betul, perlu ada waspada, tetapi bukan berlebih-lebihan. Berwaspada dan berpada, barulah kita mengambil jalan selamat. Kalaulah kita ada sebahagian, hendaklah kita berhati-hati sehingga janganlah sampai kita punya saham nanti mengalir. Saham kita mengalir terus, ataupun hutang kita pada seseorang yang kita turut terlibat sama dalam memfitnahnya, turut sama masuk dalam grup fitnah 2021 terhadap orang baik. Jangan sampai kita termasuk. Nanti kita tak sempat minta maaf, kita tak terlibat pun dalam minta maaf balik, kata kalau terbukti orang itu tak bersalah. Kalau orang tu terbukti bersalah pun, kalau terlebih cakap, terlebih komen, terlebih termaki, tercela, maka ada saham-saham kita, ada persen-persen yang kita nak kena selesaikan di akhirat nanti. Na'udzubillah. Maka marilah kita sama-sama mengambil pelajaran daripada besarnya ataupun pentingnya jaga lidah ini yang telah dipesan oleh Rasulullah SAW, sehingga ia merupakan sebahagian daripada kesempurnaan iman. Tak sempurna iman tanpa jaga lidah. Dan kalau nak sempurna iman juga cakap yang baik ataupun diam. Maka orang yang diam ini selamat. Ada di kalangan orang yang mungkin orang tu orang awam, orang biasa, tapi Masya Allah, orangnya pendiam, dan bila dia bercakap, maka dia akan bercakap benda yang baik-baik saja. Selain daripada tu, dia akan menggunakannya untuk berzikir dan sebagainya. Itu memang salah satu contoh yang baik lah. Tapi kalau perlu bercakap dan memang boleh bercakap, maka juga sebagaimana yang ditunjukkan oleh orang-orang alim yang fasih bercakap, yang bijak bercakap, tapi untuk kebaikan-kebaikan. Rasulullah SAW, baginda tidak akan keluar daripada lidah baginda melainkan perkara yang baik dan benar sahaja, kerana baginda SAW sentiasa dipandu, dipimpin oleh wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia mengatakan, menyebut, bertutur daripada hawa nafsu. Tidaklah ia, kata-katanya,
melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.